Assalamualaikum. Apa khabar Yusuf? Apa khabar Afin? Apa khabar Adib? Rehan hari ni tak dapat join kita sebab dia tengah pertandingan KLI TC. Okey? Jadi hari ni kita akan belajar pasal carta alir lagi. Ingat lagi tak carta alir yang kita dah belajar minggu lepas? Okey, jadi cikgu nak tekankan lagi pasal carta alir. Okey, boleh? Okey, carta alir tu maksudnya adalah langkah-langkah penyelesaian satu masalah secara grafik. Dia mesti dalam bentuk. Ingat lagi tak cikgu kata dalam macam contoh bentuk petaminda, tapi dia mesti berturut. Okey, mesti ada langkah-langkah dia lah. Mesti berturut. Lepas ni buat apa? Lepas ni buat apa? Okey. Dan juga dia mesti menggunakan anak panah. Kalau carta alir ni mesti gunakan anak panah. Okey. Contohnya macam minggu lepas kita dah buat cara membuat air kopi. Ingat ke tak buat air kopi? Cikgu kata kalau carta alir mesti ada perkataan mula dekat depan dan juga perkataan tamat di akhir sekali. Mesti ada mula dengan tamat. Okey? Dan juga dia mesti dalam bentuk grafik, sama ada dalam bentuk kotak ke, bulat ke, sukati lah. Janji di dalam bentuk. Dan juga kena ada anak panah. Nampak ni anak panah ni. Ni anak panah. Berturut-turut kan? Okey, contoh. Macam minggu lepas kita belajar buat air kopi. Okey, mula. Nampak ni perkataan mula. Lepas tu mula apa? Masakkan air. Kita tulis sini. Masakkan air. Lepas tu kita buat anak panah. Lepas masak air, kita masukkan serbuk kopi ke dalam cawan. Lepas tu kita buat anak panah, masukkan gula pasir ke dalam cawan. Okey, air dah masak, kita masukkan air panas ke dalam cawan. Lepas tu kacau campuran air kopi, barulah perkataan apa? Tamat kat hujung. Okey, ingat lagi tak? Okey, insya-Allah ingat Jadi hari ni kita akan buat lagi carta alir. Okey, untuk bagi kamu pemahaman ni pasal carta alir. Okey, boleh? Okey. Hari ni kita akan baca satu situasi. Okey, Afin membantu ibunya menyediakan juadah makan tengah hari. Okey, ingat tak cikgu kata minggu lepas kalau ada sebarang bentuk perbuatan kita gariskan dulu. Ingat tak? Kita mesti garis lah. Contoh cikgu dah buat garisan ni dekat perbuatan tu. Jadi senang kita nak masukkan dalam carta alir. Okey, boleh? Okey, dia kata Afin buat apa ni? Afin nak tolong ibu buat masak tengah hari. Jadi Afin nak buat apa? Afin hendak memasak telur dadah. Dia nak masak telur dadah. Sedapnya Afin. Sedap Cikgu nak sikit boleh Afin? Okey, Afin pecahkan telur dahulu. Okey, gariskan dia. Afin apa mula dulu? Pecahkan telur. Kemudian Afin masukkan sayur campuran dan garam secukup rasa. Okey, gariskan. Masukkan sayur campuran dan garam secukup rasa. Setelah itu pukul telur, sayur campuran dan garam sehingga sebati. Okey, garis perkataan pukul telur, sayur campuran dan garam sehingga sebati. Kemudian Afin panaskan kuali lepir. Panaskan kuali lepir, gariskan dan masukkan sedikit minyak. Okey, gariskan, masukkan sedikit minyak. Okey, setelah panas, okey dah panas kuali tu dengan minyak, Afin masukkan telur yang telah dipukul tadi. Okey, gariskan perkataan masukkan telur yang telah dipukul tadi dan goreng sehingga masak. Goreng sehingga masak. Jadi gariskan goreng sehingga masak. Goreng telur tu sampai masak lah. Okey, sampai dah tak bentuk cair lah maksudnya. Okey, kemudian tertinggal kemudian cikgu ya N Kemudian cikgu tambah N Okey.
Kemudian hidangkan telur dadah di atas pinggan. Ni perbuatan juga. Hidangkan telur. Maksudnya tadi dah goreng telur tadi tu, letak telur dadah ke atas pinggan. Gariskan perkataan hidangkan telur dadah di atas pinggan. Okey, boleh. Ada berapa semua perbuatan yang kita dah garis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 perbuatan yang kita dah garis tadi. Okey, jadi kita nak buat carta alir kan? Okey, cikgu, kita pun buat carta alir. Okey, ingat tadi cikgu kata mesti dalam bentuk grafik, sama ada dalam bentuk persegi ke, bentuk bulat ke, tak ada masalah. Okey, kita tulis perkataan mula. Cikgu kata mesti tulis perkataan mula kat depan. Okey, eja mula buat dalam kotak dan mesti ada anak panah. Okey, apa yang mula-mula tadi? Tulis balik. Apa yang mula tadi? Pecahkan telur. Jadi tulis sini pecahkan telur. Dan tulis yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dan ke-8. Tadi kita kira ada berapa tadi kan? 8 kan? Ada 8 perbuatan. Tulis semula kat sini 8 garisan tadi. 8 perbuatan. Dah habis nanti, cikgu kata mesti akhirnya ada perkataan apa ni? Tamat. Mesti ada perkataan tamat. Okey, boleh. Boleh Afin? Boleh Yusuf? Adik boleh? Okey. Tulis balik yang ruang kosong ni, tulis semula tadi ni. Tulis semulalah. Dekat kotak yang kedua pecahkan telur. Lepas tu tulis balik, masukkan sayur campuran dan garam secukup rasa. Kotak yang ketiga, ni. Kotak yang ni pula nanti tulis pukul telur. Lepas tu kotak seterusnya panaskan kuali. Kotak seterusnya masukkan sedikit minyak. Lepas tu kotak seterusnya masukkan telur. Kotak seterusnya goreng. Dan kotak yang terakhir hidangkan telur. Lepas hidangkan telur mesti perkataan apa hujung? Tamat. Okey, boleh? Boleh sama macam minggu lepas kita buat tu I buat kopi tu lebih kurang. Cuma cikgu tukar perbuatan sahaja. Okey. Jadi nanti Afin, Yusuf, Adib nanti tulis jawapan dalam buku latihan ataupun dalam kertas. Okey, yang tadi inilah. Nampak ni yang tadi mula apa semua ni. Okey, tulis jawapannya ni kat dalam buku latihan. Pastikan dalam bentuk grafik tau. Cikgu kata dalam bentuk grafik. Yusuf nak buat bulat boleh, Afin nak tulis persegi pun boleh, tak ada masalah. Okey, tapi mesti ada perkataan anak panah ni. Okey, kalau contoh tak muat, kamu kalau tak muat jangan tulis dekat satu perkataan, dekat satu kertas tu tak muat, tulis kecil-kecil. Buat anak panah tulis tunjuk kat bawah. Ya, tak ada masalah. Yang penting anak panah tu ditunjuk. Okey, kalau nak tulis kat bawah pun boleh, tak ada masalah. Okey, tulis masalah. Tak ada masalah. Contoh cikgu bagi contoh supaya kamu fahamlah. Rasanya ini kot. Oh, dia tak boleh lari. Okey, tak apa. Nanti kalau contoh tak muat, sebab ini kan di dalam cikgu dah tetapkan bentuk dia. Okey, kalau contoh tak muat, nanti kamu boleh tulis dekat sini. Anak panah tu boleh tulis kat bawah kalau tak muat dekat kertas tau. Ya, tak ada masalah. Janji kena ada anak panah untuk terangkan proses tu. Dan mesti ada perkataan tamat dekat hujung. Okey? Kalau tak faham boleh tanya cikgu tu ya, tak ada masalah. Okey? Nanti dah tulis jawapan semua ni. Jawapan dekat sini tau. Masukkan telur yang kita dah baca tadi ni. Okey, tulis semula jawapan ni dekat dalam kotak ni. Perbuatan ni tulis kat dalam kotak jawapan tu. Okey. Nanti dah tulis tarikh hari. Nanti dah siap tulis jawapan tu, hantar kat dalam grup KSIB ataupun dalam Google Classroom untuk cikgu tengoklah, untuk cikgu semak. Tak faham boleh tanya cikgu ya. Okey, boleh tengok rujuk balik slide cikgu. Tuliskan balik semula perkataan ni, perbuatan tadi satu-satu ni. Tadi kan cikgu kata masukkan je balik dalam kotak ni. Sama macam minggu lepas kita buat. Okey, sama je.
Okey, lepas tu dah tulis hantar jawapan. Jadi hari ni kita dah belajar pasal carta alih tadi. Okay, carta alih tu adalah proses berturut. Cikgu kata ada perkataan mula, hujung mesti ada perkataan tamat. Dan juga dia mesti ada anak panah. Okey, anak panah tadi kan nampak kan? Dan juga dia mesti dalam bentuk grafik. Tak kisahlah 4 segi ke, bulat ke, 3 segi ke, tak kisah. Janji mesti dalam bentuk grafik. Okey, boleh Afif, boleh Yusuf, Adib. Ya. Cikgu ada sentiasa. Okey, nanti boleh tanya cikgu kalau tak faham ya. Okey, insya-Allah kita jumpa minggu depan. Okay, Assalamualaikum. Jaga kesihatan semua. Bye.